mulakan majlis ilmu kita bacaan kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما وارزقنا فهما. رب يسر ولا تعسر. رب تمم رب أتمم بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. الحمد لله ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah, sekali puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Permulaan hari yang baru, seperti biasa saya ingin berpesan pada diri saya dan kepada jemaah sekalian, ini sudah masuk hari yang ke-28 Rabiul Akhir. Saya 28 Rabiul Akhir. Maka pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita yang biasa saya bawa sebelum saya mulakan kuliah, pertama perbanyakkanlah istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mudah-mudahan banyak kita istighfar, Allah akan turunkan, Allah akan ampunkan segala dosa kita, dan kita bertemu dengan Allah oleh Allah suatu hari nanti dalam keadaan kita diampunkan segala dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kebahagiaan yang hakiki. Tapi kalau dosa sama manusia, kita minta ampun dan maaf dengan manusia tersebut, barulah Allah akan ampunkan dosa kita. Yang kedua, pesan Nabi agar kita memperbanyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyak kita berselawat setiap hari ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah turunkan lagi banyak keberkatan dan rahmat dalam hidup kita di dunia dan menjadi sebab untuk kita mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di pada mahsyar nanti. Yang ketiga, pesan Nabi agar kita memperbanyakkan kalimah tauhid, kalimah tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah setiap hari sebagai zikir harian kita, kerana tahlil ini adalah sebaik-baik zikir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah tentu ada sebaik-baik ganjaran yang Allah akan berikan kepada kita. Yang keempat, pesan Nabi agar kita memperbanyakkan kalimah tahmid, ini alhamdulillah, 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 sebagai zikir harian kita, terutama setiap kali selepas kita selesai solat fardu seperti yang kita buat tadi. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, dan kita genapkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sehingga akhirnya menjadikan 100. Mudah-mudahan kerana tahmid ini adalah sebaik-baik doa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bertahmid sekali sekurang-kurangnya kita akan dapat 3 pahala. Pahala berzikir yang pertama, yang kedua pahala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga pahala sebagai tanda kita hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, pesan Nabi agar kita memperbanyakkan kalimah atau zikir hauqalah, la haula wala quwwata illa billah, atau la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kerana apa? Disebut dalam dua hadis. Hadis yang pertama riwayat Imam Abu Daud bahawa hauqalah ini adalah zikir ahli syurga. Dengan kata lain, Nabi nak bagi tahu kita nak masuk syurga kena banyak amal soleh. Antara amal soleh yang disuruh kita perbanyakkan yang sunat adalah berzikir, dan antara zikir yang Nabi suruh kita perbanyakkan adalah la haula wala quwwata illa billah. Yang kedua, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan diriwayatkan dalam kitab Al-Silsilah As-Sahihah oleh Imam Al-Albani
bahawa Nabi bersabda, barang siapa yang berada dalam keadaan gundah gulana dan dalam keadaan sedih, maka perbanyakkanlah la haula wala quwwata illa billah. InsyaAllah Allah akan memudahkan segala urusan kita. Jadi kita akan sambung pembahasan kitab amalan yang disukai oleh Nabi SAW. Masih lagi dalam bab puasa, sikit lagi dalam bab puasa ni, mungkin sekali atau dua kali lagi kelas kita akan habis. Sebab nanti pada yang lain pula, kira puasa ni lambat lagi, 4 bulan daripada sekarang lebih kurang. Semuanya kita boleh guna pakai ketika berpuasa sunat, tidak ada masalah. Yang kita bincang pada bulan yang lepas berkenaan dengan berpuasa pada hari Isnin dan Khamis, dan juga berpuasa pada hari-hari putih, yakni 13, 14 dan 15 bulan Islam, hari bulan Islam tiap-tiap bulan. Ini kita tengok mencium isteri tatkala sedang berpuasa. Mencium isteri tatkala sedang berpuasa. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa sha'im wa yubashiru wa huwa sha'im walakinahu kana amlakakum al-irbi. Muttafaqun alaih. Dan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mencium dan menggauli istrinya ketika sedang berpuasa. Namun baginda adalah orang yang paling mampu menahan nafsunya di antara kamu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Menggauli maksudnya bergurau senda. Nabi mencium dan bergurau senda ketika berpuasa. Mencium isteri ketika sedang berpuasa bukanlah sunat, kata pengarang. Walau bagaimanapun Nabi SAW biasa mencium isterinya ketika sedang berpuasa sebagai tanda kasih sayang baginda kepada mereka. Ni kena hadis ni, jadi kenapa bukan nak cerita pasal yang kalau sedang puasa sunat untuk mencium isteri, nak tunjuk kewajaran, keharusan, boleh. Sini hukum dia adalah harus, boleh, bukan hukum dia adalah sunat. Itu Nabi buat tu jadi sunnah. Tak semua kira macam tu. Ada yang disebut sebagai, ada yang Nabi nak tunjukkan benda tu harus, boleh dilakukan. Tapi tengok keadaan juga. Dia boleh jadi harus, dan dia boleh jadi makruh, dan dia boleh jadi haram ketika berpuasa. Tengok sebab itulah Sayyidatina Aisyah ditambah lagi, walakinnahu kana amlakakum al-irbih. Namun begitu baginda adalah orang yang paling mampu menahan nafsunya di antara kamu. Itu ditambah oleh Sayyidatina Aisyah. Namun baginda tidak pernah sekalipun menyuruh umatnya melakukan perkara yang sama seperti yang dilakukan oleh baginda. Maknanya dia bukan sunatlah ataupun sunnah. Kepribadian Nabi SAW sangat berbeza jika dibandingkan dengan sahabat. Baginda mampu menahan nafsu, manakala para sahabat baginda belum tentu boleh menahan nafsu mereka ketika mencium isteri tatkala sedang berpuasa. Sahabat sendiri pun susah. Nabi, sebab Sayyidatina Aisyah ni disebut pada sahabat sendiri pun susah nak kawal nafsu, apatah lagi kita. Oleh sebab itu baginda tidak pernah menyuruh para sahabat mencium isteri mereka ketika berpuasa. Berdasarkan satu riwayat ada disebutkan bahawa Rasulullah SAW melarang mencium isteri ketika berpuasa, kecuali bagi mereka yang benar-benar mampu menahan nafsunya. Hadis adalah riwayat hadis hasan daripada Abu Daud, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahkan Nabi larang kalau tak boleh kawal nafsu. Oleh yang demikian, mencium isteri ketika berpuasa tidak membatalkan puasa seseorang. Di dalam mazhab Syafi'i dia hukum dia adalah makruh, tak batal. Puasanya tetap sah, tapi dia tidak berdosa kerana mencium isterinya, kurang pahala ialah. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Hashishtu faqabbaltu wa ana sha'im, faqultu ya Rasulullah, sana'tu al-yawma amra 'azima, qabbaltu wa ana sha'im. Qala ara'aita law madmadta min al-ma'i wa anta sha'im, qultu ya la ba'sa bihi. Qala famah." Rawahu Abu Daud wa Ibnu Hibban. Hasratku bangkit, kata Sayyidina Umar Al-Khattab, hasratku bangkit dan aku pun mencium isteriku padahal aku sedang berpuasa. Lalu aku ditanya pada Nabi, "Wahai Rasulullah, hari ini aku telah melakukan suatu perkara yang besar. Aku mencium isteriku dalam keadaan sedang berpuasa." Kata Rasulullah SAW, "Bagaimana halnya jika engkau berkumur-kumur ketika sedang berpuasa?"
Nabi tak jawab, tapi Nabi jawab dengan soalan juga. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dia nak tanya hukum dia macam mana mencium isteri sedang berpuasa. Nabi tak jawab, tapi Nabi jawab dengan soalan. Soalan dijawab dengan soalan. Kalau sedang berkumur, batal tak puasa? Nabi tanya balik. Aku berkata, kata Sayyidina Umar, aku berkata tidak ada pengaruhnya, tidak ada hal, tidak ada apa-apa, la baksa, tak ada apa-apa, tak ada masalah pun berkumur ketika berpuasa sebelum kita ambil wuduk. Cumanya berkumur yang melebihi had dia, berkumur tu berat sangat, kuat sangat kumur dia tu, macam tu, kemudian adalah makruh. Dia boleh membawa kepada batal, takut tertelan air. Kalau berkumur biasa tak ada masalah, kata Sayyidina Umar. Kata Nabi lagi, jadi kenapa? Nabi tanya 2 kali soalan. Jadi kenapa? Jadi kamu dah tahu dah kalau memasukkan air berkumur-kumur ketika berpuasa tak batal puasa. Begitulah juga ketika mencium isteri tak batal puasa. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan juga Ibnu Hibban. Cumanya ada dalam hadis lain Nabi sebut, dalam riwayat yang lain, datang 2 orang sahabat. Saya tak ingat nama sahabat tu, seorang yang berumur. Yang hadis ni ada, kalau tak silap riwayat Imam Abu Daud dan juga At-Tirmidzi juga. 2 orang datang dalam masa yang berlainan. Seorang tu berumur, mula datang yang berumur, sahabat tua sikit lah. Dia tanya, ya Rasulullah, boleh tak aku nak cium isteri ku, nak peluk dan nak cium isteri ku ketika aku sedang berpuasa? Nabi kata boleh, silakan. Tak isteri sendiri, jangan peluk cium isteri orang lain sudah. Tu bala. Okey. Kemudian masa yang berlainan datang seorang lagi sahabat yang muda sikit. Muda. Sahabat yang lain agak kat belakang. Tanya soalan yang sama, ya Rasulullah, aku sedang berpuasa, boleh tak aku nak peluk dan aku nak cium? Nabi kata tak boleh, tak payah. Sahabat dengar balik balik dengan kecewa lah. Jadi sahabat yang duduk ke belakang ni ditanya pada Rasulullah SAW. Rasulullah, kenapa ada 2 jawapan? Ada 2 soalan yang sama, kenapa ada 2 jawapan? Nabi jawab, yang pertama tu dia boleh menahan nafsu dia, orang tua, tak ada masalah. Dia tu kebiasaan orang tuanya nak peluk, nak cium ni untuk menunjukkan kasih sayang. Sedangkan yang kedua itu adalah muda. Muda ni dia boleh jadi benda lain. Dia boleh jadi tak dapat mengawal nafsu, syaitan datang dan sebagainya, nafsu. Dia boleh membawa kepada benda yang lain. Kalau puasa sunat tak ada masalah, kita sudah bincang. Puasa sunat tak ada masalah lagi, minum air batalkan puasa. Dan kita adalah raja bagi diri kita ketika puasa sunat Nabi sebut. Boleh. Jadi puasa wajib tak boleh. Puasa wajib tak boleh. Ada qaul, ada ramai, ada beberapa orang ustaz yang berkuliah dalam online sinilah, sehingga ditanya kepada saya. Ada orang lain tanyalah, dia kata, Ustaz ni mengajar, dia kata kalau ketika Ramadan puasa wajib, kalau siang hari kan, siang hari tu naik nafsu, suami dengan isteri tu naik nafsu, nak bersama contoh. Ketika puasa lah siang hari, apa yang buat? Ustaz jawab, okey, batalkan puasa, kemudian buat. Ada siap ada video lagi. Dia kena jaga-jaga dalam bab hukum ni. Sebab dia puasa adalah puasa wajib. Bukan boleh. Memang ada kaul, sebutnya memang ada 2 kaul dalam mazhab Syafi'i pun. Kita ambil yang muktamad tak boleh. Tak boleh. Sebab puasa tu puasa wajib. Yang pertama berdosa besar lah, puasa dengan sengaja. Nabi sebut siapa yang tidak buka puasa tanpa sebarang keuzuran. Betul dia buka puasa ni tanpa sebarang keuzuran dah. Dia usah nafsu tak kira uzur. Pergi jauh-jauh orang. Dekat. Pergi keluar rumah, pergi masjid, pergi iktikaf, pergi kedai beli barang itu. Pergilah mana-mana. Dia bukan keuzuran. Dia buka puasa tanpa keuzuran, maka dia tidak akan dapat mengqadakkan puasa tersebut walaupun dia berpuasa setiap hari sehingga dia mati. Sehari dia buka tanpa keuzuran, tapi dia tak mampu nak qada. Memang qada adalah hukum dia fiqh. Qada dia puasa, dia qada sehari saja.
Tapi dari sudut kelebihan, dari sudut fadilat berpuasa tu, dia tak dapat nak ganti walaupun dia qada setiap hari sepanjang usia dia sampai dia mati. Itu yang pertama. Yang keduanya ada hukum dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i dan mazhab yang lain. Bersama dengan isteri, jima' dengan isteri di siang hari dalam bulan Ramadan. Nak ceritalah walaupun Ramadan lama lagi. Tapi bab ni orang ingat, walaupun lama lagi orang ingat. Saya sebut siap-siap lah sebelum saya terlupa. Dia ada hukum dia jima' isteri dalam ketika siang hari, di siang hari dalam bulan Ramadan. Puasa tak puasa, tak puasa, jima' ada juga hukum dia. Kalau tak puasa, kalau buka puasa tu lagi lah. Hukum dia apa ya Ustaz? Ada ulama yang menetapkan hukum dia adalah sama, kena qada 2 bulan berturut-turut. Tapi dia tak puasa Ustaz, tak puasa, puasa tak puasa, sebab hukum dia tu jima' dengan isteri di siang hari ketika bulan Ramadan. Kena jaga. Yang ambil mudah benda ni, puasa sunat tak ada masalah. Puasa padu saya buat tu, Nabi dah bagi amalan siap-siap pada orang lelaki yang muda. Tapi kata guru saya dah mensyarahkan hadis ni dulu, dia kata orang tua pun sekarang nak jaga-jaga. Dia kata tak kira orang muda, orang tua pun boleh berlaku juga. Orang tua pun boleh berlaku juga. Yang ditanya kepada saya baru ni, saya mengajar khusus umrah di satu tempat di KL tu. Dalam soalan tu, selesai kursus tu ada ditanya, ada orang datang rapat, kita nak tanya dalam kuliah, nak tanya dalam kursus tu, dia malu. Selepas selesai semua, lain dah balik apa, datang dia tanya, Ustaz, ini saya nak tanya, bukan saya lah, dia kata. Allah Ta'ala alam, tak tahulah, tapi dia kata ayat dia tu bukan saya, dia kata. Atau dia menyamar, tak apa, tak kira lah, dia kata. Ada orang tanya kepada saya, ada seorang jemaah tu, perempuan, ketika sudah selesai tawaf, selesai tawaf lah, tapi umrah belum lagi, tawaf dia baru selesai, sebab kena buat sa'i lagi, kena tahlul lagi. Dia selesai, dia tawaf sendirian, dia datang dengan suami dia. Saya kata umur berapa? Umur dah 50-60 dah, 50 lebih dah, menghampiri 60 dah perempuan tu. Ketika tawaf, dia datang dengan suami dia. Suami dia ni bawa mak dia. Kerana dia suami dia bawa mak mentua dia lah, mak mentua perempuan dia lah. Jadi lambat sikit. Lambat sikit lah tawaf ni, berjalan dengan orang tua ni. Yang perempuan ni siap dulu tunggu, sebab dah janji kan, biasa tunggu kat belakang tu lah, tempat minum air zam-zam tu. Kita nak pergi ke mas'ah tu. Tapi dia tak cerita lah tunggu kat mana. Biasanya tunggu situ lah, tunggu tempat lain tak boleh. Sekarang tak pergi situ, boleh sikit, belakang sikit. Dia kata, kemudian dia kata, saya ternampak suami saya. Suami dia tu dah selesai tawaf dah. Suami dia pun datang dengan mak mentua dia tu lah, datang ke tempat dia. Dia ternampak suami dia naik nafsu dia. Si isteri tu tengok suami dia ketika tu naik nafsu dia. Bayangkan ketika tu, ketika dalam ihram lagi tu, baru selesai tawaf. Dia kata, apa hukum dia Ustaz? Saya tanya lah balik, naik nafsu tu ada keluar apa-apa tak? Orang Kelantan ni naik ra. Kalau orang Kelantan ni faham lah, naik ra ni nafsu dia, gairah tu datang. Ada keluar apa-apa tak? Dia kata tak ada. Dah cek lah, memang confirm, yakin tak ada apa. Ustaz, perlu tak saya bayar dam Ustaz? Saya kata kalau dah tak ada, tak apalah. Dia datang sepintas selalu gitu je. Dia datang sepintas selalu gitu, tak kena lah. Kalau sehingga menyebabkan keluar sesuatu, itu kena lah. Sebab dalam ihram, dalam pantangan dia tu dikira sebagai mukadimah jima'. Ya ke Ustaz? Memang ya. Ini jaga-jaga. Mukadimah ni dia tak semestinya cium ke peluk ke ketika dalam ihram dia. Benda tu timbul, kemudian keluar sesuatu daripada kemaluan lah, laki ke perempuan ke, dikira mukadimah jima'. Mukadimah jima' dia adalah dam dia yang tertentu. Batal ke? Tak batal. Tak batal, cuma kena bayar dam. Saya tanya dia balik, banyak kali saya tanya, ada keluar tak yakin. Last dia kata apa, saya nak bayar juga dam. Bila berlaku ni lama dah, dia kata. Lama dah balik lah pun. Dia tanya ni kat Malaysia, berlaku tu di Mekah. Lama dah, 3-4 tahun, 4-5 tahun dah sebelum Covid lagi.
Saya tanya lagi, ada tak? Yakin lah, yakin. Tu saya, tapi saya nak bayar juga dam, kata. Saya nak bayar juga. Kalau tak payah bayar lah, mana boleh dam ni? Dam kita tak boleh bayar sebab kita takut-takut. Saya kata dua sebab tak perlu bayar. Sebab yang pertama, benda yang dah berlaku, kita tak perlu bangkit dah. Benar. Kecuali benda tu memang terang-terang salah. Tapi dia kata dia yakin tidak berlaku. Benda yang kedua, dam ni tak boleh bayar secara takut-takut. Takut-takut ada, jadi saya nak bayar, tak boleh. Dia kena yakin baru kita bayar. Dia tak boleh sebab nak takut-takut. Sebab kok lah, kok ada, tak boleh kok bayar dam. Itu sebab yang kedua. Nak ceritanya apa? Nak ceritanya perempuan tu 50-60 dah. Dia kata, ustaz saya ni dah tak ada dah. Tak ada nafsu dah dengan suami tu. Biasa gitu ialah sebab dah tua kan. Tapi nak jadi ceritanya, ketika berada di Mekah dalam Masjidil Haram, selesai tawaf datang dia tu. Tua-tua pun kan. Dia boleh ulang lagi ke? Dia kena jaga-jaga. Ingat cerita tadi tu bab umrah lah. Ingat cerita bab puasa sunat ada masalah. Puasa fardu jadi masalah. Biasanya di masalah orang tanya pada saya, puasa fardu ni, puasa Ramadan ni bila? Hujung minggu macam ni ya? Hari Sabtu, hari Ahad, hari cuti, hujung minggu. Tidur lama sikit. Pagi-pagi akan timbul masalah macam-macam. Sebab tu saya tak bagi kalau orang nak kahwin ni, saya tak bagi. Kalau nasihat orang minta nasihat dengan saya, orang nak kahwin, saya tak bagi nak kahwin sebelum Ramadan. Dalam bulan Syakban tu kahwin. Bukan tak bagilah, saya kata tidak digalakkan. Kahwin sekarang lah. Bulan lebih awal lagi, itu jangan di awal, yang di akhir. Rejab, Syakban, rejab boleh lagi. Syakban dekat dalam. Kenapa boleh masuk Syakban dekat-dekat nak puasa ni? Nak puasa sama-sama Ustaz, nak raya sama-sama. Kahwinlah awal-awal sikit, kenapa nak tunggu Syakban? Kenapa? Sebab dah dekat sangat dengan Ramadan. Dan orang yang baru kahwin ni faham-faham sendiri dah. Dia boleh berlaku, syaitan, iblis, nafsu ni dia datang menggoda. Bilanya hari hujung minggu lah. Kita tak apa, ustaz pun kata minum air batalkan puasa tu buat. Yang ke silap-silap kena 2 dam, bukan 2 dam, kena dua kafarah. Yang pertama tak ada kafarah lah, tak puasa, tak puasa sengaja. Cuma dosa dia adalah dosa besar. Yang kedua tu kena. Sebab ada dalam perbincangan mazhab kita. Jadi kena jaga. Itu yang pertama ceritanya. Jadi boleh ke ustaz? Boleh. Kalau tak buat lagi bagus. Sebab yang ditunjuk ni keharusan, bukan sebagai sunat saja. Nak cium tangan je ustaz, cium dahi, okey, tak apa. Asalkan jangan timbul syahwat. Itu yang pertama. Yang kedua, memperbanyakkan sedekah. Kita pergi 2-3 pagi ni kalau sempat 3 memperbanyakkan sedekah, sebab kita sudah maklum lah nak baca hadis dia. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dia banyak fokus pada Ramadan, muttafaqun alaih. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat dermawan, dan baginda lebih dermawan lagi di bulan Ramadan ketika dijumpai oleh Jibril. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Terdapat banyak hadis yang menyebutkan keutamaan bulan Ramadan berbanding dengan bulan lain. Pada bulan tersebut amal kita akan lipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 4 bulan pun 4 bulan tak lama, pejam celik, dan bolehlah kita nak berdoa sekarang pun 4 bulan ni lagi. 2-3 hari lagi kita akan jumpa Jamadil Awal, kemudian Jamadil Akhir, kemudian Rejab, kemudian Syakban. Dan boleh dah berdoa. Walaupun Nabi berdoa secara rasminya, Nabi berdoa pada bulan Rejab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tapi sahabat-sahabat baginda sebelum Rejab lagi dah berdoa. Doa apa? Supaya Allah panjangkan usia kita dapat bertemu dengan Ramadan. Itu yang pertama. Doa yang kedua, agar kita dapat beramal soleh dengan sempurna, beramal ibadah dengan sempurna dalam bulan Ramadan. Doa yang ketiga, yang ini yang paling penting, agar Allah menerima amalan kita dalam bulan Ramadan. 3 doa daripada sekarang, boleh, tak ada masalah. Rasulullah SAW banyak melakukan ibadah. Antara ibadah yang dia melakukan adalah bersedekah. Ini biasalah dalam bulan Ramadan nanti banyak lagi ustaz-ustaz akan cerita, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis di atas. Imam Asy-Syafi'i berkata, aku lebih suka jika orang yang sedang berpuasa di bulan Ramadan menambah nilai ibadahnya dengan memperbanyakkan sedekah
atau mencontohi apa yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Pada bulan itu biasa kebanyakan orang lebih banyak biasanya kebanyakan orang lebih banyak beribadah daripada memikirkan soal kerja. Bulan ibadah, kerja pun kerja juga, tapi kita nak ibadah, nak solat berjemaah, nak dengar tazkirah, contoh nak balik awal, nak buka puasa, nak tarawih, nak witir, nak qiyam dan sebagainya. Ibnu Abbas menggambarkan sifat dermawan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan dengan ungkapannya, fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah, muttafaqun alaih. Sungguh ketika Rasulullah SAW ditemui malaikat Jibril, baginda lebih cepat berbuat kebaikan daripada angin yang bertiup kencang. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Kataan kebaikan dalam hadis ini adalah, dan hadis sebelumnya adalah bermaksud bersedekah. Sebahagian ulama menyatakan maksud kebaikan di sini adalah lebih luas daripada sedekah. Ia melakoni segala kebaikan, termasuklah bersedekah. Saya cerita sikit saja ya. Kalau bulan Ramadan saya cerita banyak, saya akan cerita banyak berkenaan dengan sedekah. Tapi ini di bulan Ramadan. Jadi kata ulama, dia termasuklah juga sedekah ni titik hari lah, amalan yang kita buat titik hari. Cuma dalam bulan Ramadan kita lebihkan. Kalau kita sedang berpuasa sunat pun, sunat untuk kita lebihkan sedikit sedekah, walaupun puasa sunat. Sebab itu boleh berpuasa. Apa kita akan dapat pahala yang berbeza. Pahala, malaikat akan tulis sebelah kanan kita ni, pahala dia bersedekah dalam keadaan dia sedang berpuasa. Sedekah kita pagi-pagi ni, dia sedang bersedekah, tu satu-satu je pahala. Contoh kita yang bagi sedekah subuh kan, pagi. Kalau kita puasa sunat, dia akan jadi dua. Kalau puasa Ramadan tu berganda-ganda lagi lah. Nak kita bab sedekah, jadi perbanyakkan setiap hari. Sedekah ni adalah amalan Nabi setiap hari. Nabi ni sangat dermawan, kata Ibnu Abbas. Cumanya dalam bulan Ramadan dia lagi dermawan, super duper dermawan dalam bulan Ramadan. Sepamanya kita buat. Jadi setiap hari kita bagilah sedekah ni, kita bagi tiap hari mana yang kita mampu, dalam tabung yang disediakan ataupun sedekah online dan sebagainya. Sebab dia menghapuskan, Nabi sebut dalam hadis, riwayat hadis Hasan, riwayat Imam At-Tirmidzi, sedekah ini menghapuskan api neraka sebagaimana air menghapuskan api di dunia kita, dan juga menghapuskan dosa kita. Itu yang kedua. Yang ketiga saya nak habis dan baca cepat. Yang ketiga pada pagi ini sebelum kita selesai, memperbanyakkan membaca Al-Quran. Memperbanyakkan membaca Al-Quran. Yang pertama tadi mencium isteri, yang kedua bersedekah, sedekah sebagai sepitah selalu saja, dan yang ketiga memperbanyakkan membaca Al-Quran. Sebelum bulan Ramadan, Rasulullah SAW banyak membaca Al-Quran Al-Karim. Bukan saja bulan Ramadan, bulan biasa, cuma Ramadan Nabi lebihkan. Pada bulan tersebut malaikat Jibril turun ke atas bumi atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk membacakan Al-Quran kepada utusannya. Hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma disebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalqahu Jibril fi kulli lailah min Ramadan fayudarisuhul Quran, muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemui Jibril setiap malam pada bulan Ramadan untuk membaca Al-Quran. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Penjelasan daripada hadis ini adalah amalan membaca Al-Quran di sini adalah malaikat Jibril akan membaca terlebih dahulu sambil didengar secara teliti oleh Rasulullah SAW. Kemudian barulah giliran Rasulullah SAW membaca sambil didengar oleh malaikat Jibril AS. Ini panggil tadarus. Ini makna tadarus, orang baca, orang lain dengar. Ini yang dibaca, orang lain dengar. Dalam hal ini tadi Nabi bertadarus bersama dengan Jibril. Jibril baca dulu. Ini bacaan yang paling betul. Sebab siapa yang ajar Jibril? Allah lah directly. Takkan Allah tu ada orang tanya, kenapa Allah tak turun sendiri aja? Itu bukan cara Allah, bukan cara Tuhan. Ada utusan ni malaikat Jibril, malaikat Jibril lah yang turun. Kemudian Nabi dengar, macam ni. Kemudian Nabi baca, Jibril dengar, dia tegur. Itulah dia kan, supaya kita buat tadarus lah, membaca. Jadi tadarus ini dalam halaqah tu, kalau halaqah contoh dalam kumpulan-kumpulan tu, sepatutnya ada seorang yang paling pandai. Jangan semua sama level, bahaya. Seorang yang paling pandai, ada seorang ustaz ke imam ke siapa. Jadi kalau ada soalan, dia boleh jawab. Bab tajwid, sama lah macam ni. Seorang jadi guru siapa dia? Guru Nabi Jibril lah. Kalau semua sama level, bahaya. Ini saya pernah jumpa lah, saya pernah dengar bacaan tadarus biasa dalam bulan Ramadan. Ada saya jumpa di luar Ramadan beberapa satu tempat lah, saya tak ingat kat mana.
Satu tempat yang dia meneruskan tadarus selepas Ramadan. Tempat lain semua Ramadan tak pelik lah. Selepas Ramadan yang pelik buat tadarus. Satu tempat lain yang saya tahu. Ada satu surau di Dengkil. Setiap kali selepas isyak dia akan tadarus. Jadi baca-baca yang pendek-pendek je lah, tak sama macam Ramadan tu kita cuba untuk baca satu juzuk ke satu malam kan. Selepas Ramadan dia baca sikit-sikit, seorang setengah muka begitu je lah, dan baca surah Al-Mulk. Dia kata kenapa nak membiasakan diri dengan tadarus, bukan sahaja dalam Ramadan, di lepas Ramadan. Saya kata bagus. Tapi siapa dia adalah imam ustaz. Sebab kalau sama level, kalau jumpa bacaan yang pelik-pelik, semua pakat tak tahu nak baca macam mana. Orang ditanya orang sebelah, kalau aku pun tak tahu, cuba tanya orang sebelah sana. Orang sebelah sana, kan aku pun tak tahu, sama-sama tak tahu. Jadi dia banyak bahaya. Kalau ada, maka dia macam ni, dia ada beberapa bacaan yang istimewa kan dalam Al-Quran. Amalan yang disukai oleh Rasulullah SAW adalah membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan. Secara amnya, amalan Nabi SAW tersebut berbeza dengan umat Islam kerana baginda membaca Al-Quran dalam pengawasan malaikat. Guru Nabi malaikat lah, malaikat Jibril. Siapa lagi yang paling mulia daripada Nabi kalau manusia? Manusia tak ada Nabi paling mulia. Kena Allah hantar malaikat lah. Malaikat tu direct daripada Allah, malaikat Jibril. Siapa dia? Kita manusia biasa. Kita carilah guru daripada manusia biasa juga, tapi orang yang lebih daripada kita lah. Malaikat Jibril merupakan malaikat bertugas menurunkan Al-Quran pada baginda setelah diperintahkan oleh Allah. Terdapat 3 hikmah yang dipetik daripada perkara ini. Tiga pengajaran daripada hadis yang kita bacakan tadi itu. Yang pertama, bacaan Al-Quran yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di hadapan malaikat Jibril adalah untuk menguatkan kembali hafazan baginda. Sebab Nabi tak boleh baca kan, kalau buka tu tak boleh baca. Sebab Nabi ni ummi, buta huruf tapi Nabi hafal. Quran turun terus masuk ke dalam dada baginda. Jadi yang dibaca oleh baginda kepada Jibril itu adalah yang hafazan baginda. Oleh yang demikian, hafazan dan bacaan Al-Quran Nabi SAW akan selalu terpelihara daripada kesalahan, kerana baginda sentiasa di bawah pengawasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara ini bukan bermaksud Rasulullah SAW lupa akan hafazan Al-Quran sehingga perlu disemak bacaan oleh malaikat Jibril, tapi untuk memperkukuhkan hafazan baginda. Nabi lupa ke? Bukan, Nabi tak lupa, sebab dia jadi Nabi. Kata orang yang terlupa tak boleh jadi Nabi. Dia kata, semalam aku dapat wahyu tapi aku terlupa lah. Tak boleh jadi Nabi. Sifat yang kekurangan ni tak boleh. Sifat kekurangan ni tak boleh. Tapi kenapa kena? Supaya nak memperkukuhkan lagi bacaan dia, hafazan baginda. Selain daripada itu adalah penghormatan, penjagaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada Rasulnya. Hantar malaikat kot nak jadi guru, bukan manusia. Allah hantar malaikat, penghormatan lah ni. Jadi kalau kita baca Quran macam mana, kita kena cari guru, kata pengarah, kena ada guru. Guru mana jangan baca sendiri jadi syok sendiri, kecuali kita memang dah pakar lah. Orang yang pakar pun dia ada guru dia juga, mursyid dia. Macam saya baca Quran okey boleh lah, tapi saya pun tetap baca dengan guru saya juga, supaya kita betul kan ni, baca macam ni, paling atas macam ni, paling bawah macam ni. Contoh baca sad macam mana, macam bot macam mana, kena baca juga. Tapi saya nak cari guru cari kat mana masjid surau lah, mesti ada imam. Ataupun sekarang mudah dah online. Online tuan-tuan. Saya nak cerita kawan saya, ustaz lah, mengajar Quran. Dia kata tiap-tiap pagi ada orang baca Quran dengan dia, tapi online. Nak jumpa lah, tak perlu pergi jumpa lah sekarang. Nak jumpa tu lagi bagus lah, tapi tiap pagi ni memang tak sempat lah, kecuali hujung minggu ada orang dengan dia kata dia akan baca. Ada orang tu kalau masih lagi kat rumah, dia kata start sekejap kita online, saya nak baca sekejap 5 minit tak apa. Orang tu istiqamah dengan dia. Kalau terpaksa pergi kerja awal, sampai kerja awal, dia masuk bilik, dia masuk surau, dia tu start 5 minit online lah. Dia dengar baca, esok buat lagi, lusa buat lagi. Dia kata orang tu memang istiqamah. Jadi tuan-tuan boleh buat macam ni, cari guru yang mana. Atau kalau susah nak jumpa saya pun kerja bukan jadi alasan untuk kita tidak baca Quran. Buat macam tu online 5 minit atau 10 minit
baca satu muka. Orang yang laju 5 minit tu dah dapat satu muka dah, atau 2 muka. Sebab satu muka ni, kalau saya lah 2 minit. Jadi kalau 5 minit tu dah boleh 2 muka lah. Kalau nak laju lagi boleh buat 3 muka. Betul. Tapi kalau bacaan yang sederhana tu mungkin satu muka okey lah, 5 minit. Satu muka cukup lah untuk sehari. Nak baca banyak ni tambah sikit lah. Buat secara online dan baca. Jangan baca sendiri, syok sendiri. Nabi sebut siapa yang baca Quran atau dia belajar bersendirian, maka akan datang guru dia yang lain, iaitu syaitan. Kita baca syok sendiri, syaitan lah tahu betul, dia kata teruskan. Saya pernah solat satu tempat, kan pernah lah selalu solat satu tempat. Saya tak nak cerita tempat tu kat mana, satu masjid. Biasanya kalau solat zuhur dan asar kat situ, kadang-kadang kalau saya sempat, saya akan singgah. Ada orang baca Quran selepas zuhur. Tu duduk sini, dia duduk kat sana. Orang tu dah tua dah, lebih kurang 60-70. Dia duduk atas kursi, dia baca Quran. Dia baca Quran yang kuat. Orang dah balik dah. Saya pun baca Quran juga sikit. Biasa selepas solat saya baca lah sikit, satu muka, 2 muka gitu. Dia pun baca Quran, duduk kat situ. Dia baca kuat. Memang dia baca kuat. Tak pakai ni pun dia baca kuat. Dia dia duduk sana, saya duduk sini, tiang ni boleh dengar jelas bacaan dia. Apa yang mengganggu saya ni, banyak bacaan dia tu salah banyak. Saya tak boleh dengar orang baca Quran salah. Telinga tu automatik, jadi kita terganggu bacaan kita. Wah, ini tempat panjang baca pendek, 4 minit dia baca panjang, tempat lengung tak nak baca. Baris salah. Dia jadi macam tu. Saya mengajar Quran ni, orang mengajar Quran ni telinga jadi sensitif. Kalau kita solat pun orang baca Quran, yang masuk bacaan tu dalam solat kita. Sebab kalau bacaan salah lagi terganggu. Jadi saya tanya EJK, Haji ambil gambar daripada jauh, ambil gambar, curi-curi hantar EJK, kawan saya tu EJK. Dia kata Haji ni macam dia kata dia biasa ni semua orang dah kenal lah. Kalau masjid ni semua orang kenal, memang dia terkenal. Dia baca Quran, dia suka baca Quran. Dan dia baca dengan kuat. Tapi dia tak ganggu lah, maknanya orang yang tak ada lah. Bukan dia baca ketika orang solat. Selepas solat sunat, selepas wirid apa semua, orang dah balik, dia baca. Bagus. Cuma saya nak tanya soalan dia, saya kata tak ada masalah dia baca kuat tu, tak ada masalah. Cuma saya nak tanya dia ada belajar tak? Dalam dia baca tu, dia ada masuk tak halaqah dengan sebab masjid tu ada buat kelas-kelas Quran tiap hari, tiap malam. Kawan saya kata tak ada. Ini jadi masalah ni. Kita pergilah siapa yang rezeki yang tua-tua sikit ke, imam ke, dia pergi tegur, kata baca Quran tu biarlah berguru. Baca dengan guru tak apa. Baca dengan guru salah tak apa, sebab kita sedang belajar. Baca salah tapi kita tak berguru. Yang ni yang salah dan dipersalahkan lagi. Siapa yang salahkan Allah? Jaga. Guru saya dia pesan, fasawus fayuhasabu hisaban asira. Allah sebut dalam Al-Quran surah Insyiqaq ayat yang ke-8, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang beramal soleh di dunia ni, di akhirat nanti Allah akan hisab dengan hisab yang mudah. Tapi orang baca Quran ni, masa saya belajar dulu ni, belajar mula tu dia sebutlah ayat ni. Tapi bukan ayat Quran dia kata, yang disebut ni dia bawa di opposite, berlawanan dengan ayat tu. Fasawfa yuhasabu hisaban asira, dia kata. Bukan ayat Quran ni berlawanan dengan yasira tadi tu mudah. Asira ni susah. Orang yang baca Quran tapi dia tak belajar, dia tak nak belajar, akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang sulit di akhirat nanti. Kalau kamu baca salah, kenapa kamu tak baca dulu? Kenapa kamu panjang 4 pendek? Banyak kenapa? Tak ada masa nak belajar. Kenapa tak ada masa? Aku dah bagi 24/7, 24/7. Guru-guru banyak. Soalan pasal Quran saja dah sangkut bertahun-tahun di akhirat. Jadi kena jaga tuan-tuan. Ustaz saya tak nak baca. Kalau tak nak baca lagi teruk hisab. Orang yang baca pun kena hisab, orang yang tak baca lagi teruk kena hisab. Kenapa tak baca? Kurang-kurangnya dia duduk kat situ, dia baca. Walaupun dia salah dia baca, tapi salah tu akan kena hisab. Orang yang baca salah dan dia belajar tak apa, dia baca, kemudian nanti dia baca dengan guru. Guru kata betul, tak, saya baca salah tadi. Jangan dia baca yang terus. Dia baca yang dia nak baca dengan guru. Contoh
baca terus. Jadi berkenaan dengan Al-Quran, semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu pengajaran yang pertama. Pengajaran yang kedua, kita sebagai umat Islam mesti mencontohi Rasulullah SAW yang memperbanyakkan bacaan Al-Quran di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan, Syahrul Siyam, Syahrul Quran. Bulan Ramadan, bulan untuk berpuasa, dan bulan untuk kita mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Imam Malik dan juga Imam Ahmad bin Hanbal ni imam hadis. Imam Malik ni guru pada imam kita lah, Imam Syafi'i. Dia guru directly. Imam Syafi'i belajar dengan dia ketika masih kecil lagi. Sehinggalah dia umur 15, Imam Malik kata dah, kamu boleh pergi mengajar, boleh bagi fatwa. Imam Malik kata imam kita, Imam Syafi'i. Umur 15 Imam Syafi'i boleh bagi fatwa lah. Kita umur 15 mana? Saya duduk naik motor lagi. Ada motor C70 lampu bulat tu modified. Imam Syafi'i dah bagi fatwa lah. Siapa yang bagi kebenaran dia? Imam Malik. Imam Malik ni dia imam hadis, Darul Hadis. Darul Hadis ni adalah di Madinah. Kubur dia ada di Baqi' tu. Imam Malik bin Anas dalam mazhab Maliki Dia tiap-tiap hari mengajar Al-Quran, mengajar hadis. Kitab dia kitab Muwatta' Imam Malik. Setiap hari dia ada halaqah di Masjidin Nabawi. Dululah, cerita dulu ni. Sekarang mati lama dah. Beribu tahun dah mati, 1000 tahun mati. Jadi masuk bulan Ramadan, dia ditutup kitab hadis. Sepanjang Ramadan ni aku tak nak belajar, tak nak mengajar hadis dia kata. Halaqah kita berhenti sebulan. Habis tuan, kau buat apa? Aku nak baca Quran. Bulan Ramadan habis bab hadis bincang di luar Ramadan 11 bulan yang lain. Bulan Ramadan Quran, ini Quran. Imam Ahmad bin Hanbal adalah anak murid pada imam kita, Imam Syafi'i pun sama. Dia adalah guru hadis. Dia ada Ustaz Imam Ahmad kan. Imam Syafi'i pun hadis juga, tapi ada Ustaz Imam Syafi'i, tapi ada pertikaian banyak, tidak terkenal seperti Muwatta' dan tidak terkenal seperti Musnad Imam Ahmad pun begitu juga. Bulan Ramadan tutup buku hadis dan baca Al-Quran. Kita kalau nak baca Quran okey boleh, kalau nak baca silakan. Hadis tak nak cerita dah dalam bulan Ramadan. Bagi mereka lah nak cerita, mereka lebih fokus kepada Al-Quran. Okey, pelajaran yang terpenting boleh didapati daripada keadaan Rasulullah SAW ketika baca Quran dalam bulan Ramadan di bawah penasihat Jibril adalah baginda seorang yang menjaga hafazan Quran, masih lagi bertadarus, apatah lagi kita yang pelupa ini. Nabi yang memang dah hafal Quran lah, memang tidak akan terlupa lah. Memang diajar direct oleh Jibril pun Nabi baca Quran. Apatah kita ni lagi, siapa yang ajar kita, berapa banyak hafazan kita, berapa banyak bacaan kita dalam bulan Ramadan. Dan kita jangan start dalam bulan Ramadan, kita start daripada sekarang lah, baca sikit. Saya cari guru yang boleh online. Sesuai yang saya sebut tadi, 5 minit pun tak apa setiap hari. Sudah tentu kita patut membaca Al-Quran dengan lebih banyak dan kerap lagi bagi sentiasa menguatkan hafazan dan memperbaiki bacaan terutama di bulan Ramadan. Dan pengajaran yang ketiga pada pagi ini nak habis dah. Sentiasa melakukan ibadah di bulan Ramadan yang mulia yang penuh berkat ini, bulan Ramadan kan. Ini fokus Ramadan. Di antaranya adalah dengan membaca Al-Quran. Nabi SAW bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Rawahu Muslim. Bacalah oleh kamu akan Al-Quran, kerana sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi orang yang rajin membacanya. Al-Quran ni kata ulama dalam mensyarahkan hadis ini yang paling first and foremost dipanggil bahasa Inggeris. First and foremost, benda yang paling utama yang Allah akan bagi syafaat di padang mahsyar adalah Al-Quran. Nabi kita nombor 2, kena cari dulu. Orang yang baca Quran, dia hadisnya di sahih riwayat Imam Muslim. Orang yang baca Quran akan cari dia di padang mahsyar untuk bagi syafaat. Tak perlu cari pun, memang akan jumpa. Dan malaikat, dia akan dibangkitkan dengan malaikat. Nama malaikat tersebut, hadis tu adalah hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, riwayat yang lain. Nama malaikat yang akan bangkit dengan kita di padang mahsyar adalah As-Safaratul Kiramil Bararah. As-Safaratul Kiramil Bararah, hadis riwayat Imam Muslim. Nama malaikat ni Allah tugaskan di dunia lagi.
bersama dengan orang yang pandai baca Quran, mahir baca Quran. Di akhirat dia akan bangkit dengan malaikat tersebut. Dan Quran dia akan cari. Kita nak syafaat Nabi dua benda ya, dua yang boleh bagi syafaat di akhirat, Quran dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad kita kena cari tak jumpa kalau kita malas berselawat di dunia. Nak jumpa, nak dapat syafaat Nabi kena banyak berselawat, baru Nabi kenal, baru Nabi panggil. Kalau tak Nabi buat tak tahu je. Begitu juga dengan Al-Quran ya. Maka kita perbanyakkan Al-Quran, baca. Tak dapat baca banyak pun tak apa, tapi baca satu muka sehingga kita mati, tak apa. Bulan Ramadan kita baca lebih sikit supaya kita menjadi ashabul Quran atau sahibul Quran, orang yang rajin membaca Al-Quran. Namun begitu, meskipun memperbanyakkan bacaan Al-Quran dianjurkan dalam bulan Ramadan, kita tidak sepatutnya membaca Al-Quran dengan cepat dan tergesa-gesa tanpa memerhatikan kaedah tajwid dan tanpa menghayati maknanya, sebagaimana kita sering saksikan di masjid-masjid setiap bulan Ramadan. Makna dia kena juga. Sebab tu saya anjurkan orang yang baca Quran tu tengok sekali dengan makna. Malam ni kita baca surah apa baca pengajaran sikit, baru dia tahu. Orang kita lebih kita beratkan kepada bacaan tajwid. Sebenarnya betul, bagus juga, tapi jangan lupa Al-Quran diturunkan untuk dibaca saja, untuk difahami maknanya dan diamalkan ajarannya. Itu lagi penting. Kita duk fokus tu sampai orang Arab dia tahu, orang Melayu memang baca macam ni. Tapi kalau tanya makna, gaul kepala. Yasin memang tiap minggu baca. Cuba tanya apa pengajaran daripada Yasin, tak tahu. Allah cerita pasal apa dalam Yasin, tak tahu. Ada tahu tak? Sahibul qaryah, ashabul qaryah, ada cerita dalam surah Yasin. Orang Arab kita tahu dah, orang Melayu baca memang faham tu D atau E. Markah dia. Orang Arab bercerita. Oleh yang demikian, ketika Sayyidatina Aisyah mendengar orang yang membaca Quran dengan cepat, dia berkata, sesungguhnya orang ini tidak membaca Quran namun juga tidak diam. Maksudnya tak ada pahala orang baca cepat ni tanpa dia ada bacaan al-hadad dalam bacaan Quran. Al-hadad tu bacaan yang paling cepat, tapi kena tajwid juga. Siapa yang baca al-hadad ni biasanya orang yang hafal Quran, dia nak panaskan bacaan dia boleh baca cepat. Innalladzina amanu innalladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri bacaan cepat. Tapi kena dengung juga, panjang pendek kena jaga juga, pun dia boleh cepatkan sikit al-hadad. Tapi bacaan cepat dan tidak mengikut kaedah tajwid dimarahi oleh Sayyidatina Aisyah. Orang ni tak baca Quran, dia tak baca, tak dapat pahala baca, tapi dia tidak juga diam. Kalau diam dia lagi bagus, dapat juga pahala. Ini orang yang baca Quran tapi tidak mengikuti hukum tajwid. Ibn Abbas berkata, aku lebih suka membaca surah Al-Baqarah dan Ali Imran secara perlahan dan tertib dalam membaca Al-Quran daripada membaca Al-Quran dengan tergesa-gesa. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu pula berkata bahawa barang siapa yang khatam Al-Quran kemudian dia berdoa, pasti akan dimakbulkan, dalam Minhaj Al-Qasidin Ibn Qudamah. Wallahu ta'ala alam. Berkenaan dengan pada pagi ini kita pasal amalan yang suka buat dalam bulan Ramadan pun, tapi kita boleh kaitkan dengan apa yang kita buat di luar Ramadan, tak ada masalah. Sedekah di luar Ramadan, baca Quran di luar Ramadan, dan tadi itu khusus untuk orang yang berpuasa, mencuri isteri. Hukumnya adalah harus, kalau kita boleh tahan nafsu. Kalau tak boleh tahan nafsu, maka dia jadi makruh. Kalau tak boleh tahan sangat, dia jadi haram. Puasa sunat ada masalah, puasa fardu macam mana Ustaz? Start motor, start enjin kereta, keluar rumah, yang duduk dalam rumah. Kalau tak, nanti ada timbul benda yang lain. Dan kita akan sambung lagi sedikit lagi, saya rasa satu atau dua lagi mungkin, untuk kita habiskan puasa. Kemudian kita akan masuk bab yang lain. Bab yang lain itu adalah makan dan minum, dalam bab kitab amalan dari Nabi SAW. Ada soalan tu nak tanya? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Seperti yang dari baca Quran tadi. Pertama sekali, dia apabila kita tak apa nak yakin, kita buka Google. Dan buka taip je surah apa, surah nombor berapa, semuanya ada. Jadi kita rasa dia kata apa betul kita soalan kita bacaan kita tu, kita buka Google, kita ikut yang kita buka.
boleh ke tidak? Itu soalan pertama. Okay. Soalan yang kedua, keterbergantungan kita, saya lah, kepada Quran. Dulu kita belajar Quran dulu rasa susah banget. Tapi sekarang jadi senang. Senang kerana adanya color-color. Ada merah, hijau, kuning kan, yang dapat membantu kita. Jadi sekarang ni saya pula, kalau tidak ada Quran yang color tu, rasa tak dengar baca lah. Jadi keterbergantungan color tu sangat kuat sekarang. Boleh ke tidak? Ada dua soalan. Okey. Yang pertama tadi bukan Google, saya rasa YouTube ke? Google ke YouTube? Google. MP3. Kita ikutlah. Saya ingat YouTube pun ada bacaan Quran juga. Boleh, itu sebagai tool bantuan kita sahaja. Kita tetap kena cari guru kalau boleh. Guru yang memang ada betul-betul guru. Yang pertama sebab apa? Sebab yang kalau kita guna tool bantuan tu, kita boleh tahu dia baca macam mana. Tapi kalau kita baca, dia tak boleh nak tegur kita. Ini penting ada guru. Guru kita baca, dia boleh tegur dan dia boleh jelaskan. Oh, kita dengar macam tu, oh dia baca macam ni. Tak mana Ismail kan, surah Yusuf tu. Kita pun buat dia tak boleh nak tegur kita kalau kita salah. Betul dia kata. Kalau ada guru dia kata gini, baca tak man baru naik mana, bukan terus kalau kita baca macam tu, kita dengar macam tu, dia tengok, kita baca ingat betul lah. Yang tu yang kita guna tu Google ke YouTube ke apa ke, MP3 ke dan sebagainya, dia tak boleh nak tegur kita. Jadi kena jaga. Jadi macam mana? Memang kena cari guru juga. Tapi bantuan kita, guru tak ada tak, guru outstation tak apa kita guna tu. Nanti balik kita tanda tempat bacaan tu, kita boleh cek. Tu yang saya kata online tadi tu. Online tu jangan suara saja. Online tu kena video call lah. Sebab guru nak tengok mulut baca Quran. Dia shot macam mana, dia buat macam-macam. Kalau dengan audio saja boleh, tapi kurang boleh. Yang kedua, kebergantungan. Tu kena jaga-jaga. Kena jaga-jaga. Sebab tu belajar tajwid ni kita kena hafal sebenarnya hukum tajwid tu panjang pendek. Kalau boleh lah. Tapi itu orang memang dia tu adalah tool juga tu. Quran yang ada color tu, dia ada tool, satu alat yang boleh membantu kita. Tapi kalau dia tak ada, sudah aku nak baca panjang ke pendek dengan dia, memang masalah sikit. Jadi sepatutnya kita kena mula dengan Quran yang biasa dulu. Baru guna bantuan tu. Kalau kita dah start dengan yang tu, susah nanti macam mana. Jadi macam mana lah, memang tu lah cara dia. Seelok-eloknya baca Quran yang biasa dulu. Macam ni. Ni pun ada color tadi. Ni ada color. Idgham dia warna tu, mat panjang dia panjang. Jadi macam mana? Kalau dulu kita belajar, saya belajar lah Quran biasa dia. Color ni baru je saya rasa tahun 2000 kot. Sebelum tu belajar Quran tak ada apa. Jadi kalau kita baca kalau buat kelas tajwid pun saya akan guna Quran biasa. Tanda lah. Ni mat. Kena ingat lah. Susah nak ingat Ustaz. Tak apa. Tak perlu ingat nama. Ingat cara nak baca pun tak apa. Ni nun mati bertemu dengan sad ni. Ikhfa hakiki ni kena dengung. Mangkus. Tu qaf. Yang kala itu membantu. Tu lah membantu. Tapi kalau tak ada kala tu habis. Dia yang penting kita tahu dulu. Kemudian barulah guna kala kemudian. Kala tu dia membantu kita. Bantu. Jangan dia menjadi kita terlalu berharap pada dia. Kalau dia tak ada, pergi ke mana-mana outstation, pergi ke Mekah, rupa bawa Quran lah. Quran kat Mekah tak ada kala-kala dah. Ini yang standard warna hijau tu kan, dengan warna biru tu. Sudah. Jadi sudah. Jadi bahaya lah. Dia macam mana nak belajar tu? Kena belajar yang biasa dulu, kalau boleh lah. Kalau tak boleh, Ustaz, macam mana? Memang kita kena bawa lah Quran pergi mana-mana. Cari yang kecil sikit macam ni. Tak pergi mana-mana, kena bawa.
Kalau kita tak berharap pada tu, maka kita boleh nak guna Quran macam saya belajar lah. Kita memang tak berharap pada benda tu, jadi baca Quran mana-mana pun boleh. Kita kena usaha lebih kira. Kalau tak boleh Ustaz, memang dah berharap, kena bawa Quran memang kena ada mana-mana, letak dalam beg, bawa. Quran tak ada masalah, tak ada orang tu pun kena jaga-jaga masuk toilet dan sebagainya. Tu Ada lagi soalan? Kalau tak ada, kita tutup dengan tasbih kafarah, suratul As dan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah haqqa hamdi wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا. اللهم احينا بالايمان وامتنا بالايمان واحشرنا بالايمان وادخلنا الجنه مع الايمان. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم. السلام عليكم.